Hello guys, selamat petang. So dah habis kerja, student pun dah balik dari kelas apa semua. Okay, sakit pinggang. Tadi siapkan tu semua 100 dalil Persekutuan Tanah Melayu tu setaraf Sabah dengan Sarawak tu. Persekutuan Tanah Melayu tu setaraf dengan Sabah dengan Sarawak lah. Dah siap tulis 100 dalil tu semua. Siap lah. Dah siap. Nantilah malam nanti, jangan lupa saya akan buat live stream ready untuk 100 dalil Sabah dengan Sarawak tu setaraf dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tak banyak 100 dalil saja. Malam nanti pukul 10 malam lepas tarawih. Saya pun dah 2 hari dah tak tarawih dekat masjid sebab ada mini assembly dari 8 malam sampai 11 malam tu. So malam ni saya nak sembahyang tarawih lah. Lepas tarawih kita boleh mengungkai bersama 100 dalil status sama taraf Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Apa tajuk tadi yang saya buat video ni? Tajuk dia tadi residual power. Semua kita tahu pasal residual power kan? Tapi ada yang tak tahu tu boleh rujuk artikel 77 Perlembagaan Persekutuan. Dia bercakap tentang residual power. Residual power ni dalam artikel 77 Perlembagaan Persekutuan tu, dia cakap mana-mana benda yang tak ada dalam federal list, tak ada dalam state list, tak ada dalam concurrent list kah, tak ada dalam special list, semua item yang tak ada tu kita dipanggil residual power. So mana-mana benda item yang tak disenaraikan di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan tu dan tidak diterangkan di mana-mana tempat dalam perlembagaan tu, benda tu ialah residual power. Sebab dalam perlembagaan dalam pembentukan Malaysia ni kita ada satu doktrin. Doktrin dia kita panggil enumerated power doctrine. Enumerated power doctrine ni bermaksud federal list dia ada power dia sendiri, dia ada listkan item power dia sendiri. State list pun ada, state government ada list power dia sendiri. Lepas tu kita ada special list untuk Sabah dengan Sarawak juga. Dia ada diberikan enumerated power tu kepada setiap kerajaan tu, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan Sabah dengan Sarawak. So tetapi apabila kita buat list-list dulu semasa pembentukan Malaysia, dia tak lengkap. Semua orang tahu dia takkan lengkap, mesti ada item baru in the future. Walaupun item penting tu sudah disenaraikan, tetapi memang sudah dijangka akan ada item baru yang akan wujud pada masa depan. Jadi mereka buatlah residual power dalam artikel 77 Perlembagaan Persekutuan tu. Artikel 77 Perlembagaan Persekutuan tu memang sudah ada dari sejak dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu memang sudah ada artikel 77 tu. Tetapi dalam pembentukan Malaysia ni tak sempat nak bincang sebenarnya, tapi sudah diusulkan dan memang semua orang setuju supaya residual power ni yang tak ada dibincang antara Kerajaan Persekutuan Sabah dengan Sarawak ni, dia akan dimasukkan sebagai state list. Memang sudah dibincangkan. Di mana dia dibincangkan sebenarnya, dia di dalam Cobalt Commission. Kita tengok dalam Cobalt Commission. So tadi saya baca Cobalt Commission balik dari mula sampai habis. Ada berapa beratus sajalah item dia, tak banyak. So saya baca Cobalt Commission hari ni tadi sampai habis. Baca lah. Biasa bila kita baca ni, kita jumpa lah benda baru. Banyak benda baru kita jumpa kalau kita baca. Ada ni, dia buat tengah jalan ni. Terkedek-kedek jalan. Cepat. Iya, ekor pun pendek. Dia awak.
Saya sengaja pergi stadium ni untuk pergi jalan-jalan sikit sebab saya nak merasa matahari. So residual power tadi tu, information dia bermula daripada Cobalt Commission tu. Dia bukan dalam a certain wishes tu, dia dalam part recommendation. Siapa yang recommend residual power tu ada, supaya mana-mana item yang tak ada tu dia akan beri kepada Sabah dengan Sarawak. Bila kita cek, oh, recommendation supaya residual power tu diserahkan kepada Sabah dengan Sarawak, diserah kepada Borneo State, rupanya datang daripada wakil Malaysia tu sendiri, wakil Persekutuan Tanah Melayu itu sendiri, iaitu Ghazali Safi'i dengan Wong Pone kah nama seorang lagi wakil Persekutuan Tanah Melayu tu. Mereka buat joint recommendation supaya mana-mana item yang tak ada dalam federal list atau state list tu, dia akan jadi residual power. Residual power tu beri kepada Borneo State, Sabah dengan Sarawak. Kita tak minta, memang diberi, memang dicadangkan, rekomen oleh Persekutuan Tanah Melayu tu sendiri untuk rekomen beri residual power tu kepada Sabah dengan Sarawak. Kita terima sajalah orang beri kan. Kita merasa kita tak perlu bincang-bincang lagi. Buat apa bincang yang benda yang orang beri, kita terima sajalah kan. Benda bagus, kita dapat sesuatu untuk Sabah dengan Sarawak. Kita ambil je lah residual power tu. Jadi di sini saya terangkan, saya dedahkan daripada Cobalt Commission tu, daripada part recommendation tu di bawah tu, recommendation tu datang daripada Persekutuan Tanah Melayu sendiri, wakil Persekutuan Tanah Melayu sendiri yang beri residual power kepada Sabah dengan Sarawak. Tapi yang pelik dia, mereka yang beri residual power tu kan, mereka pula yang ambil balik residual power tu daripada Sabah dengan Sarawak dalam pembentukan Malaysia ni. Contoh dia yang dia ambil kan, tourism tak ada pun dibincang semasa pembentukan Malaysia, tak ada pun dibincang di dalam IGC report, tak ada pun dibincang dalam perjanjian Malaysia. Benda tu tak ada dibincang, tak ada pun dimasukkan di dalam schedule. Maksudnya benda tu ialah tourism tu sepatutnya residual power, sepatutnya diberi kepada Sabah dengan Sarawak. Tapi tourism tu mereka pandai-pandai masukkan dalam federal list. Langgar artikel 77. Cakap residual power tu beri kepada Sabah dengan Sarawak. Top pembentukan Malaysia tak ada pun mereka beri, mereka ambil juga tourism. Contoh lain yang mereka ambil ialah sports pun mereka ambil. Sedangkan semasa Cobalt Commission tu, wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu yang setuju nak beri residual power tu kepada Sabah dengan Sarawak. Pelik kan, mereka setuju nak beri residual power tu, tak tu pot mereka sendiri yang ambil balik. Dia macam Tok Nan cakap dulu kan, beri sorong sebelah kanan, sorong tangan sebelah kanan, tarik tangan sebelah kiri. Sebab tu bila kita kita menuntut, contohnya lah kalau MP Adun tu kan, bila dia sembang dekat ni Parlimen ataupun sembang dekat Dewan Undangan Negeri tu, bila dia mau menuntut hak residual power kita ni, contohnya tourism tu tadi kan, tourism tu revenue dia banyak. Sarawak kan banyak potential untuk pelancongan apa semua tu. Tourism tu sepatutnya 100% kita semua ambil. Sebab tu kita kena argue dengan federal government tu. Dalam artikel 77, residual power tu sepatutnya beri kepada Sabah dengan Sarawak. Tourism tu residual power tak wujud pun dalam federal list dengan state list semasa pembentukan Malaysia. Pandai-pandai dia masukkan item tourism tu dalam federal list pula. Tak masuk akal. Sendiri yang beri, lepas tu sendiri yang ambil balik kan. Ada orang macam tu juga. Memang ada juga orang macam tu. Lepas tu bila kita faham sejarah dari mana residual power tu kan untuk Sabah dengan Sarawak tu, kita faham origin dia, kita faham core understanding dia tu. Sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu yang recommend beri residual power tu kepada Sabah dengan Sarawak. Bila Persekutuan Tanah Melayu yang beri recommendation tu,
apa hal dia nak ambil balik? Macam tu kita bawa dia dekat Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kamu beritahu mereka jumpa dekat Parlimen tu, ataupun dekat Cabinet Meeting, ataupun dekat Joint Working Parties, pembincangan untuk implementation action Malaysia Agreement tu antara kerajaan tu. Kamu cakap lah. Sedangkan dalam Cobalt Commission, recommendation untuk residual power tu diberikan kepada Sabah dengan Sarawak datang daripada Persekutuan Tanah Melayu tu sendiri. Persekutuan Tanah Melayu sendiri yang mau beri residual power tu kepada Sabah dengan Sarawak. Habis tu, kenapa mereka ambil balik kan? Contohnya, tourism tu dia ambil balik. Lepas tu ada item-item baru dalam perlembagaan tu, dia pandai-pandai letak dalam federal list. Sepatutnya benda tu semua masuk dalam special list untuk Sabah dengan Sarawak. Kalau untuk tanah-tanah Melayu tu, negeri-negeri tanah Melayu, mereka nak masukkan dalam state list tu, terpulang kepada mereka. Tapi yang penting, dia mesti dimasukkan dulu di dalam special list untuk Sabah dengan Sarawak. List 2A tu dalam jadual yang ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Itulah residual power kita. Sekarang sepatutnya residual power kita tu, special list untuk Sabah dengan Sarawak tu, sepatutnya semakin panjang. Sebab residual power tu makin banyak kan, makin banyak. Banyak benda-benda, item-item baru yang kita tak tahu. Contohnya climate change. Tak ada lagi mereka masukkan dalam federal list atau state list atau concurrent list. Sebab tu benda tu tak pernah wujud pun dalam perlembagaan kan. Climate change, perubahan iklim, masukkanlah dalam special list untuk Sabah dengan Sarawak. Kenapa kita masukkan dalam special list untuk Sabah dengan Sarawak dalam list 2A tu, state list 2A tu? Sebab Persekutuan Tanah Melayu sendiri yang tergegeh-gegeh nak beri pada tahun 1962 tu, dia cakap dalam Cobalt Commission tu, dia beri recommendation, dia sendiri yang tergegeh-gegeh nak beri residual power tu kepada Sabah dengan Sarawak. Saya harap benda ni jelaslah kepada semua orang, supaya tuntutan kita tu lebih berkesan. Dan itulah, bila kita menuntut tu, kita bukan tuntut buta-buta macam tu saja. Kita ada fakta dia bila kita menuntut sesuatu tu. So, kenapa kita mau tuntut benda ni semua? Walaupun benda tu kecil kah, besar kah, kita tuntut semua. Kenapa? Bukan nampak mengarut kah? Dia tak mengarut, sebab tujuan pembentukan Malaysia ni ialah untuk, kalau untuk Sarawak kan, kita ada 9 cardinal principle tu. Bukan main lagi kita cakap mau 9 cardinal principle. Salah satu goal dia ialah untuk accelerate self-government, di mana semua department, semua civil service dekat Sarawak ni, ataupun federal service dekat Sarawak ni, semua akan diisi oleh orang Sarawak. Ataupun mana-mana ada department baru, akan diisi oleh orang Sarawak, supaya kita tahu macam mana untuk govern diri kita sendiri tu. Contohnya, kita ada department baru berkaitan dengan tourism, berkaitan dengan sport. Sepatutnya benda tu diberi responsibility kepada orang Sarawak, supaya kita tahu macam mana responsibility untuk self-government tu. Kita boleh mendidik diri kita sendiri untuk accelerate kan proses self-determination kita tu. Jangan kita sembang kencang saja mau self-government, tapi satu langkah, selangkah pun kita tak buat. Lepas tu kita nak buat permintaan ni, kita argue, kita tuntut, sebab kita mau melangkah, sentiasa melangkah ke depan. Walaupun tuntutan kita tu kecil, walaupun untuk satu langkah kita tuntut. Kalau tuntutan tu dapat 10 langkah ke arah self-determination, kita tuntut. Sebab self-determination tu proses. Dia proses, sama juga macam saya driving ni. Saya nak pergi bazar Ramadan, proses dia, saya kena driving, saya kena tekan minyak, saya kena guna minyak berapa liter, setiap liter tu berharga, supaya saya dapat sampai ke destinasi tu. Macam tu juga proses self-determination untuk Sarawak dengan Sabah ni. Untuk proses dia mencapai matlamat tu, setiap langkah tu kita kena buat, supaya kita setiap proses tu, kita walaupun benda-benda kecil, kita belajar untuk self-government, belajar untuk macam mana ministerial system apa semua tu dan sebagainya. Okey, saya harap benda ni clear berkaitan residual power. Simple saja information untuk petang ni. Saya pun tak tahu apa benda lagi nak buat sebenarnya sekarang. Sebab dah habis office hour, saya tak mau balik rumah. Malas nak balik rumah. Saya pun nak bekerja lagi sebenarnya. Masih ada 2 jam. So saya rasa saya pergi library ke apa, buat research sikit. Pergi semayang dulu, lepas tu buat research.
Pasal tak mau balik rumah. Everywhere else is better than in your room. Lagipun tak ada orang kat rumah. Saya pun rasa boring nanti. So thank you for watching. So harap informasi ni dapat menambah apa yang kita sudah tahu lah selama kita informasi terbaru daripada Forward Commission. Rupa-rupanya residual power tu Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu sendiri yang beri cadangan untuk diberikan kepada Sabah dengan Sarawak. Tuk pembentukan Malaysia ambil balik. So, beri sorong papan, tarik papan lah dia. Itulah kan. Okey, sekian, terima kasih.